اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan ucapan tahmid kepada Allah kerana pada malam ini Alhamdulillah dapat lagi kita meneruskan rutin kita setiap Khamis malam Jumaat, iaitu kita membaca dan membasahkan lisan kita dengan ayat-ayat Al-Quran, dan setelah itu kita mentadabbur ayat-ayat ataupun surah-surah pilihan, yang mana pada sebelum ini kita telah lengkap mentadabbur satu surah iaitu surah Al-Waqi'ah, dan juga kita telah lengkap mentadabbur suratul Mulk. Dan pada minggu lepas kita telah mentadabbur pada siri yang pertama surah An-Naba. Surah An-Naba iaitu permulaan surah yang berada pada juzuk yang ke-30. Dan pada malam ni insya-Allah pada siri yang kedua tadabbur daripada surah An-Naba, saya akan mulakan daripada ayat yang ke-17 daripada surah An-Naba, ayat yang ke-17 dari surah An-Naba, sehinggalah pada ayat yang ke-30. Dan pada minggu depan kita akan lengkapkan tadabbur dari surah An-Naba ini bermula ayat yang ke-31 hinggalah ayat yang ke-40. Pepatah Melayu menyebut kalau memotong pastikan putus. Dan kita katakan kalau kita kaji sesuatu surah pastikan habis, jangan biarkan ia tergantung tidak habis ayat-ayat yang dibaca daripada surah tersebut. Jadi saya jemput para jemaah sekalian berserta dengan Quran terjemahan. Boleh bukalah surah An-Naba, berada pada muka surat 582. Surah yang ke-78 mengikut susunan mushafnya. Dan surah ini mengandungi sebanyak 40 bilangan ayatnya. Jadi sama-samalah kita tengok pada ayat yang ke-17 beserta maksudnya insya-Allah. Ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna maksudnya sesungguhnya. Yawmal fasli, yauma hari, al-fasli keputusan. Hari keputusan di sini ia merujuk kepada hari kiamat. Kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah waktunya. Para jemaah sekalian, kita buat sedikit catatan. Nama hari kiamat ini yang disebutkan di dalam Quranul Karim, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, nama hari kiamat mencecah hampir 80 nama disebut di dalam Quran. Ada lebih kurang 80 nama. Salah satunya Yaumal Fasl. Yaumal Fasl maksudnya hari saya dan kita semua akan mendapat keputusan. Sebagaimana seseorang itu mendapat keputusan SPM, hari dia mendapat result itulah disebut sebagai Yaumul Fasli. Hari dia dapat keputusan dia. Jadi kita di dunia ini hidup sebagai pentas cubaan dan ujian dari Allah.
Adakah kita berjaya ataupun adakah manusia itu gagal? Maka keputusannya itulah dinamakan Yaumul Fasl. Dia akan mendapat pada hari kiamat kelak. Kiamat ada lebih kurang 80 nama. Kenapa banyak sangat Ustaz? Apa nama lain bagi kiamat? Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhirah, Yaumuddin, Yaumul Mahsyar. Apa lagi? Disebut nama kiamat. Al-Qiyamah itu sendiri. Itu salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Dalam Quran ada lebih kurang 80 namanya. Semakin banyak nama, maka kaedah bahasa Arab menyebut kasratul asma' tadullu ala idhamatil muzamma. Semakin banyak nama, maka makin banyaklah gelaran ataupun kehebatan yang dinamakan itu. Allah ada banyak namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, bagai-bagai. Nabi Muhammad ada banyak namanya. Dia disebut sebagai As-Sadiq, Al-Amin, Yasin, Taha. Itu salah satu daripada nama Nabi Muhammad. Makin banyak nama, makin hebatlah yang dinamakan itu. Begitu juga kiamat, oleh kerana gambaran harinya cukup hebat, namanya juga cukup banyak. Salah satunya, kita bulatkan perkataan Yaumul Fasl. Hari kita semua mendapat keputusan. Hari mendapat keputusan itulah yang disebutkan sebagai hari kiamat. Kana miqata, kata Allah. Hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya. Bilakah ia berlaku? Wallahu a'lam. Saya, siapa-siapa sekalipun, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Tetapi tanda besar, tanda kecilnya itu banyak diceritakan dalam Quran, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pentingnya bagi kita bukan nak mengetahui bila kiamat berlaku, tetapi yang lebih penting apakah persiapan kita untuk bertemu dengan hari kiamat ataupun hari kita mendapat keputusan kelak. Itu ayat yang ke-17, kita ambil pengajaran daripadanya secara ringkas. Jelas para jemaah sekalian, ayat yang ke-17 ni. Ayat yang ke-18. Yauma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja. Maksudnya, pada hari kiamat itu, sangkakala akan ditiup. Lalu kamu datang berbondong-bondong. Datang berbondong-bondong ni daripada mana nak ke mana? Datang berbondong-bondong dari kubur ataupun tempat seseorang itu meninggal dunia bagi mereka yang tidak ada kubur untuk menuju ke mahsyar. Menuju ke mahsyar. Bersama siapa? Bersama dengan Nabi masing-masing. Setiap kaum ataupun setiap umat, dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi masing-masing. Ini kluster umat Nabi Nuh. Ini kluster umat Nabi Ibrahim. Ini kluster umat Nabi Musa. Yang paling ramai, kluster umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayat yang ke-18. Dan kita semua akan melaluilah. Ketika mana yauma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja. Kita akan bangkit dari kubur masing-masing bersama dengan Nabi kita, insya-Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit dibuka, kata Allah, maka terserlahlah pintu-pintu langit. Langit ni disebut dalam Quran dia ada 7 lapisan. 7 lapisan. Dan dia ada pintunya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dan malaikat, bila hari kiamat, malaikat ni sibuk dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan malaikat ni macam-macam tugasan. Dan perintah diberikan kepada malaikat. Maka laluan yang dilalui oleh malaikat itulah yang menyebabkan pintu langit terbuka
pintu-pintu langit itulah laluan yang dilalui oleh para malaikat pada hari kiamat. Itu maksudnya. Bila malaikat membawa urusannya pada hari kiamat dengan izin Allah, ayat yang ke-20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung ganang berterbangan dan berubah menjadi fata morgana. Gunung ganang berterbangan. Sebut apa sahaja gunung, ia akan hancur berterbangan seperti daun yang dihembus angin saja. Ataupun seperti bulu kambing yang ditiup angin berterbangan. Begitulah yang akan berlaku kepada gunung ganang bila tibanya hari kiamat. Fakanat saraba, ia akan menjadi fata morgana. Fata morgana ni maksudnya kita tak dapat lihat lagi gunung ganang yang kukuh, yang hebat itu. Sekarang ni kita lihat gunung ganang kuat, teguh, kukuh. Sampai satu masa gunung yang kukuh itu pun akan berterbangan, tidak bersisa walau sedikit pun. Apatah lagi diri kita ini. Jadi, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub, kerana semuanya ini hanyalah pinjaman dan sementara sahaja, yang kekal adalah di hari akhirat sana. Kita baca Quran, kita nak tengok diri kita supaya kita sedar bahawasanya yang lain, yang kuat, yang kukuh itu pun akan hancur. Apatah lagi kita ini manusia yang kecil sahaja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gunanya untuk sombong, ujub, takabur dan lain-lain terhadap kelebihan diri kita. Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, sesungguhnya, Jahannam, neraka Jahannam sentiasa mengintai dan menunggu. Neraka Jahannam ni neraka yang paling dahsyat. Dia duk tunggu, kata Allah. Tunggu untuk apa ni? Untuk mengazab dan menyiksa bagi siapa? Ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Neraka Jahannam sedang mengintai dan menunggu lit-taghin, kepada mereka yang melampaui batas, kata Allah. Allah bagi nikmat bagai-bagai, tapi dia tidak gunakan nikmat itu pada jalan Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah. Ataupun orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam nikmat Allah Taala berikan, tetapi dalam keadaan demikian dia tetap mensyirikkan Allah. Maka lit-taghina ma'abah. Neraka Jahannam sedang menunggu-nunggu golongan ini. Lama ke mereka berada dalam neraka Jahannam, Ustaz? Ayat yang ke-23. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di situ berabad lamanya, kata Allah. Berabad-abad lamanya. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Betul tak? Kalau berabad-abad, berapa abad? 2 abad ke tidak? Berabad-abad. Maknanya lama dia akan berada di dalam penjara neraka Jahannam ini sampai bila? Allahu Ta'ala a'lam. Kalau dia beriman, satu masa nanti dia boleh keluarlah daripada neraka itu. Tetapi kalau dia kufur kepada Allah, syirikkan Allah, khalidina fiha abada, dia akan kekal berada di dalam neraka itu sampai bila-bila. Para jemaah sekalian, kalaulah seseorang itu terpenjara di neraka dunia, dia boleh keluar satu masa kelak. Jadi penjara 5 tahun, lepas 5 tahun dia dapat keluar. Jadi penjara 10 tahun, lepas 10 tahun boleh keluar, bebas. Penjara seumur hidup sekalipun, dia akan bebas bila dia dapat keluar jenazah dia daripada penjara itu. Tapi di dalam neraka, Allah sebut, labithina fiha ahqaba. Dia akan kekal ahqaba, berkurun-kurun, berabad-abad lamanya. Ayat yang ke-24.
Sejukkah neraka itu? Ataupun ada tak makanan di dalam neraka? Allah jelaskan. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Sejuk ni maknanya nikmat. Sikit nikmat pun tak ada di dalam neraka. Wala syaraba, dan tidak ada sedikit minuman pun. Masya Allah. Tidak merasai sedikit aman, nyaman, nikmat, bahkan sikit minuman pun dia tidak akan dapat merasai. Cumanya di dalam ayat Quran yang lain, Allah menyebut juga minuman ahli neraka ini ada disediakan. Apa dia minuman ahli neraka? Dalam Quran, Allah menyebut ada 4 nama minuman ahli neraka. Yang pertama namanya Al-Hamim. Al-Hamim. Al-Hamim ni merujuk kepada air panas yang mendidih-didih. Itu minuman yang pertama. Yang kedua, minuman ahli neraka namanya Al-Ghassaq. Al-Ghassaq ini merupakan nanah. Yang kedua, As-Sadid. As-Sadid ini merupakan darah. Dan yang keempat, Al-Muhl. Al-Muhl ini merupakan kotoran ahli neraka. Peluh bagai-bagai, itu disebut sebagai Al-Muhl. Dalam Quran disebut ada 4 minuman ahli neraka. Al-Hamim, Al-Ghassaq, As-Sadid, Al-Muhl. Manakala makanan ahli neraka pula disebut dalam Quran ada 4. Ada namanya Zakum, ada namanya Ghislin, ada namanya Dhu Ghussatin, dan ada namanya Dhari'. Ini 4 nama makanan ahli neraka. Dan semuanya dahsyat-dahsyat. Dia kalau nak belajar bab minuman dan makanan ahli neraka, kita kena buat satu kuliah khusus dalam bab makanan dan minuman ahli neraka. Waktu mana mereka akan minum, waktu mana mereka akan makan dan sebagainya, itu kesempatan lain lah kalau boleh kita huraikan. Oleh kerana ni hanyalah tadabbur, kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya secara ringkas. Ayat yang ke-25. Allah sebut, Illa hamiman wa ghassaqa. Tidak ada minuman kepada ahli neraka melainkan hamiman, air yang mendidih, ghassaqa, dan nanah, kata Allah. Yang ada hanyalah nanah dan air yang mendidih. Masya Allah. Sungguh azab, kalau kita baca pun, ia sudah menggerungkan kepada diri kita. Ayat 26. Jaza'an wifaqa. Itulah sebagai pembalasan yang setimpal kepada ahli neraka sekalian. Dah pesan dah. Dah datang Rasul, dah datang peringatan. Tapi tetap kufur kepada Allah. Maka itulah kata Allah, jaza'an wifaqa, balasan yang sangat setimpal. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka sebelum ini tidak takut kepada hisab. Mereka tak percaya kepada adanya hari kebangkitan. Betul ke kami ni akan dihidupkan balik? Dia tak percaya. Betul ke amalan-amalan kami ni akan dihisab? Betul ke perbuatan kami ni akan dibalas? Dia tak percaya. Maka Allah sebut, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tak percaya pun kepada hisab. 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka sungguh-sungguh mendustakan ayat-ayat kami, iaitu ayat Quran. Bila Quran kata adanya hari kebangkitan, adanya hisab, adanya mizan, adanya dosa, adanya pahala, adanya syurga, adanya neraka, fakadzabna, mereka mendustakan ayat-ayat tersebut. Maka padanlah, kata Allah, mereka ini diberikan azab neraka yang sangat pedih itu tadi. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Waktu dulu mereka mendustakan ayat-ayat kami. 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan sebenarnya kata Allah, segala sesuatu kami senaraikan dalam buku catatan. Saya dan kita semua ada buku catatan amalan kita. Ada buku dia.
Macam mana buku catatan amalan Ustaz, macam buku 35 ke? Wallahu alam, kita tak tahu. Tetapi direkodkan semua amal yang pernah kita buat, amal baik ataupun amal yang tidak baik. Hari ni 26 hari bulan Oktober 2023. Hari Khamis, pukul 8 malam. Wan Abdul Halim sedang berada di mana? Apa yang dia lakukan? Semuanya akan berada dalam buku catatan amalan. Mana dalilnya? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu, tak terkecuali apa pun, kami senaraikan dalam buku catatan amalan. Ayat yang ke-30 last kali pada malam ni. Fadhuku falan nasidakum illa adaba. Kerana itu rasakanlah, kata Allah. Rasakanlah. Pada muka. Soalannya begitu, Allah Ta'ala nak bagi tahu, kami sesekali tidak akan menambah kepada mereka itu, yang kami tambah hanyalah azab. Dia tidak akan merasakan dari sudut azab itu makin kurang sakit, makin kurang pedih, makin kurang azab, tidak. Tetapi makin tambah sakit, makin tambah kepedihannya. Kerana kata Allah, kami tidak tambah, melainkan yang ditambah itu hanyalah azab kepada golongan tersebut. Alhamdulillah, saya bagi kepada para jemaah homework lah kalau boleh. Yang ada kekuatan, kita hafal surah An-Naba ni bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30 yang telah kita tadabbur. Boleh tak? Tak best juga kan kalau kuliah, tazkirah, tadabbur saja tanpa homework. Jadi homeworknya kita pakai hafal surah ni, dia mendatangkan kegerungan kepada kita kalau kita faham ayat-ayat daripada surah ini, insya-Allah. Jadi pada minggu depan kita akan baca pada ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-40. Ayat 31 ni dan seterusnya, dia menceritakan tentang ahli syurga dan nikmat-nikmat diberikan kepada ahli syurga. Ini menarik untuk kita baca pada perkongsian pada minggu akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa sekali ini saja perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan kembali pada Ustazah. Persilakan. Baik, Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Al-Fadil Ustaz Wan Halim di atas pimpinan bacaan surah-surah pilihan dan juga tadabbur daripada surah An-Naba. InsyaAllah minggu ni kita habis pada ayat yang ke-30 dan minggu depan kita akan sambung pada 30 hingga 40 ya Ustaz? Betul. Okey, Ustaz ada bagi homework tu macam mana Ustaz? Ada test ke lepas ni? Nak kena tanya siap-siap tu supaya jemaah dan saya bersedia. Kalau ada masa kita tasmik. Kalau ada masa. Secara sukarela lah. Sukarela siapa nak baca. InsyaAllah sebab kita nak tahu cerita mengenai nikmat syurga pula selepas ini dan baru sebentar tadi Ustaz ceritakan mengenai azab makanan dan juga minuman ahli neraka, keadaan di neraka dan insya-Allah nanti kita sambung bagaimana pula untuk kita mengetahui nikmat-nikmat yang Allah sediakan buat ahli syurga, insya-Allah. Baik, alhamdulillah untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selepas ini pada pukul 9 malam ada bacaan surah Al-Kahfi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Razik. Jadi yang berkelapangan sekarang masanya masih awal, boleh keluar dan kita solat isyak dahulu. Kemudian nanti kita masuk balik pukul 9 malam untuk bacaan surah Al-Kahfi. Terima kasih kepada semua jemaah dan juga Al-Fadil Ustaz. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara. Saya serahkan kembali majlis kita kepada Al-Fadil Ustaz Wan Halim untuk sama-sama kita tangguhkan dengan bacaan sedikit doa dan tasbih kafarah serta suratul Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustazah. Kita tadah tangan dulu berdoa. Kemudian kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustazah dan para jemaah sekalian. Temu dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.